Nasionalisme berlaku secara berperingkat di India. Peringkat nasionalisme yang terdapat di India terbahagi kepada 4 bahagian mengikut kronologi tempoh masa. Semasa berlakunya tempoh masa tersebut, banyak pertubuhan yang muncul bagi memperjuangkan nasionalisme dalam kalangan rakyat, termasuklah tokoh bapa kemerdekaan India iaitu Mahatma Gandhi yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan India bermula pada tahun 1919 sehinggalah 1935. Gandhi telah mengabadikan hidupnya demi membebaskan India daripada penjajahan British. Latar belakang Mahatma Gandhi. Nama sebenar beliau ialah Mohandas Karamchand Gandhi dan nama samaran beliau pula ialah Mahatma Gandhi iaitu bermaksud jiwa besar. Beliau telah dilahirkan pada 2 Oktober 1869 dan dilahirkan di Porbandar, Gujarat, India. Tarikh kematian beliau ialah pada 30 Januari 1948 dan prinsip yang telah beliau terapkan ialah pergerakan tanpa kekerasan. Beliau juga merupakan pelajar undang-undang di London, England pada umur 18 tahun iaitu pada tahun 1888 dan lulus menjadi seorang peguam. Antara sumbangan Mahatma Gandhi kepada negara India adalah yang pertama dari segi politik. Beliau menyatu padukan orang Islam dan orang India di India dan beliau juga menentang konsep komunalisme yang digunakan oleh British yang bertujuan untuk mengelakkan kerjasama antara orang Islam dan orang India. Selain itu, beliau juga membina negara India yang merdeka. Hal ini memberi bantuan ketenteraan kepada British kerana mereka menjanjikan kemerdekaan. Selain itu, dari aspek sosial pula, beliau mengadakan mesyuarat tentang langkah mempertingkatkan kehidupan golongan untouchable yang merupakan golongan yang terendah dalam sistem kasta India pada Mei 1918 sehingga berdepan dengan pelbagai kritikan dan kebencian. Selain itu, beliau juga mewujudkan perpaduan Hindu dan Muslim dan memegang prinsip kebenaran satya dalam perjuangannya. Selain itu, beliau juga menjalankan program non-kooperasi dan beliau juga memboikot pihak barat seperti memboikot bahasa Inggeris, sistem perundangan serta barang-barang yang berkaitan dengan barat termasuklah tekstil. Selain itu, dari segi pendidikan pula, beliau menyeimbangkan pendidikan barat dan pendidikan tempatan dan beliau juga menentang penggunaan bahasa Inggeris dan menggunakan bahasa Ibunda. Dan akhir sekali, dari segi ekonomi pula, beliau membantu para petani dari segi pengecualian cukai dan memberi kesedaran bahawa golongan tuan tanah menindas mereka. Dan akhir sekali, beliau dan orang kampung menentang undang-undang garam yang dimonopoli golongan pemerintah supaya tidak mengenakan cukai sewenang-wenangnya ke atas golongan miskin. Cabaran yang dihadapi oleh Mahatma Gandhi antaranya diskriminasi kaum, yang kedua dituduh menghasut dan yang ketiga perundingan gagal. Yang pertama ialah diskriminasi kaum. Gandhi telah menyaksikan dan mengalaminya sendiri diskriminasi kaum yang sangat teruk semasa dasar apartheid. Apartheid merujuk pada pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pengasingan kaum yang dihalalkan, di mana satu kumpulan kaum dilucutkan hak politik dan sivil. Yang kedua, dituduh menghasut. Beliau menggalakkan orang ramai supaya tidak bekerjasama dengan pihak berkuasa British, termasuk memboikot barangan British. Gandhi kemudiannya ditangkap oleh British atas tuduhan menghasut dan dipenjarakan selama 2 tahun. Dan yang terakhir, perundingan gagal. Pada tahun 1931, Gandhi melawat London untuk menghadiri persidangan meja bulat sebagai wakil tunggal Kongres Kebangsaan India. Dia membuat kesan yang kuat kerana dia memakai pakaian tradisional India. Tetapi persidangan itu gagal. Keupayaannya untuk mengumpulkan orang ramai dan pendekatan aman terhadap tindakan penentangan secara berangsur-angsur memaksa British untuk berunding. Keterlibatan Mahatma Gandhi dalam politik India pada tahun 1919 hingga 1935 antaranya ialah Gerakan Satyagraha.
untuk bantahan penentangan pasif kerana sikap kerajaan. Seterusnya, tragedi Jallianwala Bagh pada 13 April 1919, General Dyer mengarahkan pasukan tentera bawah pimpinannya untuk menembak orang ramai ketika mesyuarat tersebut. Seramai 379 orang terbunuh dan 1,200 orang yang cedera. British juga mengisytiharkan undang-undang darurat dan menahan orang ramai yang tidak mematuhi undang-undang. Seterusnya, pergerakan khilafat. Kekalahan Turki dalam Perang Dunia Pertama membimbangkan orang Islam di India tentang masa depan khilafah Islam. Beliau menggunakan pertubuhan ini untuk merapatkan hubungan antara Kongres, Liga Islam dan Jamiat-i-Ulama bagi melancarkan penentangan terhadap kerajaan British. Seterusnya, insiden Chowri Chowra. Rakyat bertindak agresif dan membakar balai polis di Chowri Chowra. Insiden ini pada Februari 1922 telah membunuh 22 anggota polis. Gandhi membatalkan kempen tidak kerjasama apabila gerakan menjadi ganas. Sebulan selepas itu, Gandhi ditangkap dan dipenjara selama 6 tahun. Yang terakhir, anugerah perkauman. Perdana Menteri British mengumumkan anugerah perkauman pada 17 Ogos 1932. Carangan-carangan yang dikemukakan diluluskan sebagai Akta Kerajaan India 1935 dan menjadi asas bagi kemerdekaan India. Pada 1947, India diberikan kemerdekaan. Natijahnya, Mahatma Gandhi sememangnya tokoh agung yang banyak berjasa dalam sejarah nasionalisme India. Selain itu, beliau juga menunjukkan kebijaksanaan dalam gaya kepimpinannya dalam mewujudkan idea-idea baru seperti Satyagraha, Ahimsa dan Swadeshi. Idea-idea Mahatma Gandhi sangat unik kerana beliau tidak menggunakan kekerasan untuk menentang penjajah.